Makin hari makin busuk dan loya bila jelmaan Habibah muncul. Hari yang ke-30, jelmaan Habibah dah semakin menyeramkan. Ulat-ulat penuh dekat muka dengan kain kapan yang keluarkan lendir warna kuning dan hijau melekat. Jiman hilang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi 5 kisah seram, dari kisah penunggu rumah usang hingga kisah hantu bangkit Boyan Kayung di Sarawak. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ini. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rapat Seram. Kisah seram ni terjadi masa Rashid bekerja di Taiping, Perak sekitar tahun 80-an sebagai pegawai di sebuah sektor kerajaan. Sepanjang bekerja dekat sana, Rashid diberikan rumah banglo yang agak usang dengan lalang setinggi semeter dan sekitar rumah yang agak semak. Tapi Rashid tak kisah. Rumah banglo 2 tingkat tu ada 4 bilik, terletak agak tersorok dari jalan utama. Masa mula-mula Rashid sekeluarga tinggal dekat situ, tak ada apa-apa lah berlaku. Cuma agak sunyi sebab jarak antara rumah tu dengan rumah jiran agak jauh. Tapi masuk minggu kedua, macam-macam perkara pelik mula terjadi. Mulanya hanya gangguan-gangguan kecil macam lampu dapur menyala sendiri di waktu malam, air sinki terpasang sendiri dan macam-macam lagi. Tapi makin lama gangguan tu makin menyeramkan. Bermula dengan bunyi periuk berlaga sesama sendiri dekat dapur pada awal pagi, hinggalah bunyi hilayang ketawa perempuan yang sangat menyeramkan atas mumbul rumah. Tak jauh dari rumah banglo tu ada masjid yang bersebelahan dengan gereja Kristian. Bila azan maghrib je, terdengar suara perempuan menangis belakang rumah, diikuti dengan bunyi anjing menyalak tak berhenti-henti dekat sekitar rumah tu. Padahal seekor anjing pun tak ada dekat situ. Pernah satu ketika tu, anak Rashid yang berumur 5 tahun menangis dari tengah malam sampai pagi. Siang okey je. Peristiwa tu terjadi selama sebulan, dan bila isterinya panggil ustaz tu kata ada makhluk menyeramkan atas bumbu rumah. Isteri Rashid, Ramlah, ada juga alami pengalaman seram masa nak ke tandas pukul 3 pagi. Tiba-tiba Ramlah terdengar bunyi macam ada orang tengah berlari-lari dan suara budak-budak tengah ketawa dekat halaman rumahnya. Lepas keluar dari tandas, perlahan Ramlah ambil lampu suluh dan buka tingkap sikit nak intai keluar. Dari celah-celah tingkap, Ramlah nampak ada 2 orang budak tengah berlari berkejaran ke sana kemari sambil baling objek macam bola. Bila Ramlah perhati betul-betul, dia terkejut bila nampak 2 orang budak tu ada ekor dan 2 tanduk dekat kepala mereka. Objek yang disangka bola tu pula adalah kepala bayi yang penuh dengan darah dan luka-luka di muka dengan matanya terbeliak. Tiba-tiba 2 orang budak tu berhenti dan bercakap sesama sendiri. Salah seorang budak tu pandang dan menunjuk-nunjuk ke arah Ramlah. Disebabkan ketakutan, Ramlah cuba panggil suaminya yang tengah tidur dekat tingkat atas, tapi lidahnya kelu, kaki terasa berat. Ramlah tak mampu buat apa-apa, berdiri tegak je dekat tepi tingkap. Tak tahu macam mana, tiba-tiba 2 orang budak tu dah berada depan Ramlah. Walaupun keadaan sekeliling agak gelap, Ramlah nampak jelas rupa 2 budak tu. Muka mereka penuh dengan nanah dan darah, baunya busuk. Tiba-tiba terdengar jeritan Allahu Akbar dari Rashid yang mungkin terjaga bila sedar Ramlah tak ada dekat sisi dia. Serentak dengan laungan Allahu Akbar tu, 2 budak tu terus gaib sekelip mata. Esoknya Rashid dan isterinya jumpa ustaz yang pernah rawat anak mereka dulu. Ustaz tu nasihatkan Rashid supaya pindah cari rumah lain. Pagi tu giliran band untuk azan subuh di surau sekolah.
Jam dah pukul 4.50 pagi. Ben bangun dari katil dan terus bersiap nak ke surau. Sampai surau, Ben pelik. Kenapa surau kosong ni? Gelap dan sunyi. Dia seorang je ada dekat situ. Ben pergi tempat wuduk. Masa tengah ambil wuduk tu, Ben terdengar bunyi paip dibuka di bahagian wuduk pelajar wanita. Mungkin ada pelajar wanita dah sampai kot. Selesai ambil wuduk, Ben terus masuk dalam surau. Bunyi air paip dekat bahagian wanita dah tak kedengaran lagi. Mungkin dah masuk dalam surau agaknya. Ben terus buka lampu surau. Langkah Ben terhenti bila ternampak susuk tubuh perempuan bertelekung tengah sujud dekat ruangan solat wanita. Mungkin perempuan tadi tengah solat sunat kot sebelum subuh. Lepas nyalakan lampu, Ben terus pergi ke ruangan azan nak tengok jadual pelajar yang ditugaskan untuk laungkan azan subuh. Memang giliran dia pagi tu. Sementara tunggu masuk waktu subuh, Ben duduk dekat saf paling depan. Ben makin pelik. Kenapa pelajar-pelajar lain belum sampai surau lagi? Selalunya waktu macam ni dah penuh surau. Ben tergerak hati nak tengok perempuan tadi. Perempuan tadi masih dalam keadaan sujud. Ben perhati je dari jauh. Masa tengah khusyuk tengok perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu bangun dari sujud. Ben tergamam. Wajah perempuan tu sangat menakutkan. Pandang tepat ke arah dia. Perempuan tu terus berdiri dalam keadaan tersenyum dan ketawa. Tubuh Ben menggeletar dan terus berlari keluar dari surau. Pintu surau terkunci dari luar pula. Ben terperangkap dalam surau. Makhluk tu bersuara, "Kenapa kau nak lari? Kau belum azan lagi kan?" Ben terkaku, mulut terkunci. Tak lama kemudian, Ben rasa kaki dia dipegang sesuatu. Bila Ben tengok bawah, dia terkejut. Ada makhluk tengah jilat dua belah kaki dia sambil mengilai. Ben terus bertakbir sekuat hati, Allahu Akbar. Lalu pingsan. "Bangun Ben, bangun Ben." Bila Ben bangun, dia tengok ustaz dengan kawan dia bernama Razif ada dekat depan dia. "Kenapa awak tidur sini? Kenapa tinggalkan kawasan asrama?" Soalan ustaz dalam keadaan marah. Ben ceritalah yang hari ni dia ditugaskan untuk azan subuh. Keluar asrama pukul 5 pagi tadi. "Kau gila ke? Sekarang ni baru pukul 4 pagi. Aku dengan ustaz cari kau dari pukul 12 malam tadi," kata Razif. "Hah?" Ben tengok jam tangan dia. Memang betul pukul 4 pagi. Ben pun cerita semua peristiwa yang terjadi pada ustaz. Ustaz buat keputusan untuk rawat Ben lepas solat subuh nanti. Pertengahan tahun 2001, masa tu umur Razif 18 tahun. Lepas habis sekolah, biasalah zaman nak meningkat dewasa ni suka lepak dengan kawan sampai lewat malam. Masa tu Razif lepak bertiga, Razif, Angah dengan Fendi. Lepas habis lepak dekat luar, Angah ajak lepak rumah dia pula dekat flat berkeliling. Jam dah pukul 1 lebih. Razif dengan Fendi setujulah nak lepak rumah Angah. Masa tu Angah tinggal berdua je dengan kakak dia. Mereka pun hidupkan enjin skuter masing-masing dan bergerak ke flat berkeliling. Dalam pukul 1.25 pagi mereka sampai. Rumah Angah ni dekat tingkat 6. Angah suruh naik lift, tapi Razif dengan Fendi seriau pula tengok lift berkeliling masa tu. Sebab lift dekat flat tu boleh dikatakan tak ada safety langsung dan rasanya dah berapa tahun mereka tak servis. Lagipun lift berkeliling ni ada kes terkurung dalam lift sampai berjam-jam. Lampu lift matilah dan sampai ada kes lift jatuh sebab dawai putus. Jadi mereka bertiga sepakat nak naik tangga. Angah jalan depan, Razif dekat tengah, Fendi dekat belakang. Tangga ni sempit sikit. Bila sampai dekat pertengahan tangga tingkat 2, tiba-tiba Angah berhenti. Si Fendi tanyalah Angah kenapa berhenti. Perlahan Angah tunjuk ke depan. Mereka bertiga nampak ada dua lembaga tengah berdiri tepi tangga. Seekor pakai baju tradisional Cina lama warna merah sambil tunduk kepala, kaki sebelah tak ada. Seekor lagi pakai jubah putih lusuh dengan rambut panjang, menunduk juga. Jantung mula berdegup kencang. Tak tahu berapa lama mereka bertiga terkaku dekat tangga tu. Akhirnya masing-masing kuatkan semangat nak patah balik. Masa patah balik tu, tiba-tiba lembaga yang pakai baju tradisional Cina tu menyanyi lagu Cina lama. Lepas nyanyi, lembaga tu terus berjalan tembus tembok depan mata mereka. Yang seekor lagi terus terbang naik atas. Mengelupur mereka berlari turun bawah, lepak ke LRT sampai pagi. Selang beberapa bulan kejadian tu, lepas lepak mamak dengan kawan-kawan, Razif balik rumah dekat Danau Kota. Mata tak boleh tidur pula. Dalam pukul 1.30 pagi, Angah telefon ajak tidur rumah dia. Tanpa buang masa, Razif terus bersiap nak ke rumah Angah dekat flat berkeliling tu. Pukul 1.55 pagi, Razif dah sampai dekat bawah flat. Razif terfikir, nak naik tangga ke nak naik lift? Kalau naik tangga takut jumpa hantu Cina tu pula. Akhirnya Razif buat keputusan nak naik lift. Kebetulan ada seorang makcik sambil bawa barang tengah tunggu lift juga. Bila pintu lift terbuka, Razif bagi makcik tu masuk dulu. Dia berdiri depan. Makcik tu nak ke tingkat
8, Razi tekan tingkat 6. Masa lift mula bergerak, Razi tercium bau kapur barus dengan bunga kemboja. Hati mula rasa tak sedap, rasa seram sejuk pun ada. Sesekali Razi tengok belakang, makcik tu diam je sambil pandang bawah. Tapi makin lama makin kuat pula bau kapur barus tu. Kali ni siap bau bangkai lagi. Bila Razi toleh ke belakang sekali lagi, dia terkejut. Makcik tu dah bertukar jadi jelmaan wanita pakai baju kurung hijau. Wajahnya menyeramkan, mata merah menyala, kulit putih pucat, bibir hitam, perut terburai nampak usus. Razi tergamam. Cepat-cepat dia pandang depan semula. Nasib baik dah sampai tingkat 6. Razi berlari keluar dari lift tu ke rumah hangah. Dia ketuk pintu rumah hangah macam nak roboh. Masuk dalam rumah hangah, Razi ceritakan apa yang jadi. Sampai dia takut nak tidur pagi tu. Mungkin disebabkan terlalu mengantuk, Razi tertidur juga. Pukul 3 petang baru dia bangun dalam keadaan demam. Pengalaman seram ni terjadi kepada Nurul dengan kawan dia bernama Lia di Damansara. Mereka sewa dekat flat Damansara ni penghujung tahun 2008. Masa tu apartmen blok ni masih nampak cantik dan bersih. Jiran dekat kiri kanan pun masih kurang. Kalau ada pun selang 2-3 rumah dari rumah sewa mereka ni. Nurul sewa berdua je dengan Lia. Nurul dengan Lia ni bekerja dekat salah sebuah syarikat call center di Taman Tun Dr. Ismail. Waktu bekerja ada shift. Maksudnya Nurul akan ada shift kerja yang tak sama dengan Lia. Nak dijadikan cerita, satu hari tu shift mereka berlainan. Shift Nurul pukul 4.30 petang, balik pukul 2 pagi. Lepas habis kerja tu, Nurul terus berangkatlah pulang ke rumah. Sampai bawah blok, masa Nurul tengah parking motor, dia ternampak seorang kakak berdiri betul-betul bawah lampu jalan. Nampak jelas, rambutnya paras bahu, pakai baju t-shirt putih lusuh, tak terurus, tengah pandang tepat ke arah Nurul. Nurul dah rasa seram sejuk. Demi nak hilangkan rasa takut tu, Nurul angkatlah kepala ke arah kakak tu sambil tersenyum. Kakak tu tetap diam dan pandang je Nurul. Malah fikir banyak. Lepas parking motor, Nurul terus menuju ke lift. Lift terbuka. Masuk je lift, Nurul dah tercium bau wangi sangat dalam lift tu. Selang beberapa saat, tiba-tiba lift berhenti. Lift berhenti tu perkara biasa lah. Tapi bila kakak yang Nurul nampak masa parking motor tadi masuk dalam lift, itu perkara luar biasa. Kakak tu masuk sambil pandang je Nurul dengan mata terbeliak. Automatik Nurul pejamkan mata dan terus tunduk sambil tangan tekan butang tutup lift cepat-cepat. Hanya Tuhan je yang tahu betapa takutnya Nurul masa tu. Sekarang ni cuma ada Nurul dengan kakak tu dalam lift. Nurul masih pejamkan mata, tapi dia dengar suara kakak tu berkata dengan perlahan, "Mana anakku? Mana anakku? Mana anakku?" Dia ulang-ulang sebut ayat tu. Bulu roma terus meremang. Tak lama kemudian pintu lift terbuka. Dengan pantas Nurul melangkah keluar tanpa toleh sikit pun dekat kakak tu. Masa tengah melangkah laju tu, ada seorang lelaki berjalan bertentangan dari arah depan Nurul. Lega rasa hati. Tapi kenapa bila berselisih dengan lelaki tu, tercium bau wangi yang sama dalam lift tadi, dan Nurul tak dengar pun bunyi kaki orang tu berjalan, sedangkan lelaki tu baru je lalu sebelah dia. Nurul beranikan diri toleh ke belakang. Bila toleh je, rupanya lelaki tu tengah berdiri menghadap Nurul. Jaraknya cuma beberapa langkah dari tempat Nurul berhenti. Tak nampak wajahnya, muka kosong, mata, hidung, mulut semua tak ada. Nurul terus berlari balik rumah sambil tangan seluk kunci rumah dalam poket. Bila masuk dalam rumah, Nurul terus cari Lia dalam bilik. Tapi pelik, muka Lia nampak pucat. Kata Lia, tadi ada orang ketuk pintu rumah. Lepas Lia buka pintu, dia nampak seorang lelaki dan seorang perempuan berdiri depan rumah. Lelaki tu tunduk dan yang perempuan tu bertanya, "Nampak anak aku? Nampak anak aku?" Tapi perempuan tu bercakap tanpa buka mulut. Tercium bau wangi dan suara perempuan tu macam berbisik dekat sebelah telinga Lia. Apa lagi, Lia terus tutup pintu dan berlari masuk dalam bilik. Malam tu mereka tak tidur sampai ke pagi. Bulan depan, lepas dapat gaji, mereka pindah keluar dari apartmen Damansara tu. Kisah ni terjadi di Sarawak awal tahun 90-an. Habibah, gadis seberang yang cukup cantik sopan tutur kata je dengan dialek Melayu mendaling, datang ke sebuah kampung untuk jual kain batik lepas dan segala macam jamu dari seberang. Bila barang jualannya habis, Habibah akan balik ke seberang dan datang semula ke Sarawak. Habibah cukup terkenal di kalangan bidan-bidan dan wanita-wanita tempatan yang nak beli jamu. Satu hari tu, pintu hati Habibah diketuk oleh seorang warga tempatan bernama Jiman. Mereka pun bernikah. Dipendekkan
Pendekkan cerita, Habibah mengandung. Jiman cukup bahagialah, tapi kebahagiaan Jiman diragut bila Habibah meninggal dunia sebab tumpah darah. Bayinya selamat. Malam pertama Habibah dikebumikan, kedengaran dapur rumah Jiman diselongkar. Bila Jiman ke dapur, dia tengok periuk nasi ada atas lantai, macam ada orang makan. Jiman perhati sekeliling ruang dapur dan tergamam bila nampak dekat sudut dapur ada satu susuk tubuh serba putih tengah ratah sesuatu dengan lahapnya. Jiman mendekati sosok yang masih lengkap dengan kain kafan tu. Bila sosok tu pusingkan kepalanya, Jiman terkejut. Itu isterinya Habibah. Matanya kemerahan dan ada tanah di sekitar mukanya. Perlahan sosok tu bangun dan merapati Jiman yang terkaku tu. Suamiku, aku keturunan Boyan Kayung. Aku bangkit dari kubur. Selama 44 hari aku akan menjengah dirimu dan tak akan apa-apakan engkau, suamiku. Lepas cakap macam tu, jelmaan Habibah menuju ke dalam bilik. Jiman ikut je jelmaan Habibah dari belakang, macam dipukau. Di dalam kelambu, kelihatan Habibah tengah kusyuk menyusu bayinya sambil tersedu-sedu menangis sayu renung wajah bayinya. Jiman hanya perhati kejadian tu di antara percaya dan tak. Lepas menyusu, Habibah letak semula bayinya dalam kelambu dan tinggalkan Jiman yang masih tergamam. Seminggu berlalu dan selama seminggu tu jugalah jelmaan Habibah balik ke rumah tengok Jiman dan anaknya. Disebabkan hari-hari jelmaan Habibah datang, Jiman dah hilang rasa takut. Rasa mual pula muncul sebab bau jelmaan Habibah tu semakin membusuk dan meloyakan. Jiman perasan kalau jelmaan Habibah sentuh nasi dekat dapur, nasi tu cepat basi. Belum lagi ulat-ulat yang menggeletak atas lantai rumah dan tilam tempat bayinya tidur. Akhirnya Jiman hilang sabar. Dia larang jelmaan Habibah balik rumah lagi. Engkau bukan manusia lagi, kembalilah ke alam engkau, kata Jiman. Habibah mendengus dan bersuara, 44 hari keturunanku disumpah. Selesai 44 hari baru aku tak akan munculkan diri lagi. Jelmaan Habibah terus meluru ke pintu dan hilang dalam gelap malam. Esoknya Jiman ceritakan hal tu pada kawannya bernama Saleh. Saleh cuma gelengkan kepala dan kata Jiman dah kahwin dengan keturunan Boyan Kayung dari tanah seberang. Silapnya Habibah tak ceritakan asal usul dirinya dulu. Nikah pun berwalikan abangnya yang muncul sekali-sekala dekat kampung tu. Kemudian Jiman ajak Saleh pergi kubur Habibah. Sampai sana, Jiman dengan Saleh terkejut bila tengok kubur Habibah macam digali dan dikambur semula. Saleh terus ajak Jiman pergi jumpa Pak Kiai dekat kampung sebelah. Kiai tu orang seberang juga. Sampai rumah Pak Kiai, mereka berdua ceritakan apa yang terjadi. Pak Kiai kata sebenarnya sumpahan tu akan hilang kalau Habibah berterus terang dulu. Kata Pak Kiai, kalau keturunan Boyan Kayung meninggal, mereka kena cucuk jarum emas dekat celah ibu jari kakinya, dan kalau Jiman halang jelmaan Habibah masuk ke rumahnya, jelmaan tu akan ganggu penduduk kampung sebab sumpahan bangkit dari kubur akan berakhir pada hari yang ke-44. Nak tak nak, Jiman kena tempuh sebulan lebih lagi sampai hari ke-44 Habibah meninggal dunia. Makin hari makin busuk dan loya bila jelmaan Habibah muncul. Hari yang ke-30, jelmaan Habibah dah semakin menyeramkan. Ulat-ulat penuh dekat muka dengan kain kafannya keluarkan lendir warna kuning dan hijau melekat. Jiman hilang sabar. Syaitan, kau tak layak lagi bersama kami. Pergi kau dari hidup kami. Jelmaan Habibah menunduk dan teresak-esak menangis lalu melangkah keluar. Hari berikutnya, tinggal lagi 14 hari, sumpahan jelmaan Habibah bangkit di hujung kampung. Kelihatan beberapa orang pemuda asyik bermain gitar sambil ketawa dan menyanyi. Jelmaan Habibah muncul dengan mengilai ketawa, ganggu kumpulan pemuda tu. Bertempiaran lari mereka dibuatnya. Jelmaan Habibah semakin mengganas. Bukan saja anak-anak yang pulang dari mengaji diganggunya, malah setiap pintu rumah dalam kampung tu diketuk. Kalau jelmaan Habibah berjaya masuk dalam rumah penduduk, mesti segala lebihan lauk makan malam disentuhnya. Jika nak tahu jelmaan Habibah dah masuk dalam rumah seseorang tu atau tak, senang je. Kalau esoknya lebihan lauk makan malam tadi dah basi atau berulat, maknanya jelmaan Habibah dah masuk dalam rumah orang tu. Sejak jelmaan Habibah mengganggu penduduk kampung, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah waktu malam. Lampu gasoline menerangi setiap beranda rumah penduduk kampung. Ada ketikanya jelmaan Habibah akan ketuk pintu atau tingkap rumah penduduk kampung sambil menggilai jaring. Begitulah seksanya penduduk kampung sampai malam ke-44 sumpahan berakhir. Segala macam gangguan ditempuh dengan sabar. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita pisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.